Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya sihat. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini cikgu nak ajak kamu sama-sama kita buat latihan menulis jawapan pemahaman. Jadi sebelum itu minta sediakanlah dahulu lembaran kerja yang telah cikgu berikan kepada kamu sebelum cuti dulu. Ya, nampak ya? Okey, muka surat 8. Baik. Arahan pertama, baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jadi kita sama-sama membaca dahulu. Encik Adi, hari ini hari Minggu. Selepas sarapan, kita perlu membersihkan rumah. Adam, tolong abang bersihkan longkang dan halaman rumah. Sampah sarap itu hendaklah dimasukkan ke dalam plastik agar tidak dihurung lalat. Plastik sampah itu dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian jawab Adam. Baiklah ayah, saya akan tolong abang bersihkan longkang. Selepas itu, kami akan menyapu sampah di halaman rumah. Kemudian Encik Adi berkata, ayah akan membersihkan kawasan belakang rumah. Nampak agak semak. Bekas-bekas yang menjadi takungan air perlu dibuang supaya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kemudian ibu mereka menjawab, Puan Lia. Ibu pula akan menolong Kak Hani mengemas ruang tamu. Kawasan persekitaran rumah sama ada di luar atau di dalam rumah perlu dibersihkan. Sekali-sekali Encik Adi berkata, kita harus menjaga kebersihan tempat tinggal agar dapat hidup dengan selesa. Mari kita mulakan kerja membersihkan rumah. Okey, kita terus kepada soalan yang pertama. Ini yang penting yang kita nak jawab ya. Soalan yang pertama berbunyi, siapakah yang ditugaskan untuk membersihkan longkang? Okey, dia bertanya tentang siapakah. Jadi cara nak menjawab, bila sebut siapa, kata tanya itu khusus untuk orang. Jadi kita mula tuliskan orang dahulu. Orang, cara menjawabnya. Orang, kita salin balik ya. Yang ditugaskan untuk membersihkan longkang, kita tambah perkataan ialah. Ialah siapa? Biasanya jawapan kita dapat sama ada dalam petikan yang pertama atau kedua. Jadi kita tengok di situ. Baris yang pertama, hari ini hari Minggu. Kemudian baris yang kedua, Adam, tolong abang. Jadi dah ada dua nama di situ. Macam mana kita nak menjawab? Orang yang ditugaskan untuk membersihkan longkang ialah siapa dan siapa. Dapat? Okey, cikgu nak kamu tulis jawapannya. Baik, soalan yang kedua. Mengapakah sampah sarap dimasukkan ke dalam plastik? Kita nak kena mula dengan ayat macam mana? Sampah sarap dimasukkan ke dalam plastik agar ni ataupun supaya apa? Supaya apa? Kita cari jawapannya. Okey, kita tengok dalam perenggan yang pertama yang Encik Adi kata tu. Dia kata sampah sarap itu hendaklah dimasukkan ke dalam plastik sampah agar. Ada jawapannya. Kita cari jawapan dan kamu sambung contoh jawapan yang telah cikgu berikan. Baik. Untuk yang ketiga, bagaimanakah cara untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Memulakan jawapan, kita perlu tulis cara untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes ialah apa dia? Kamu tengok jawapan dalam petikan yang Encik Adi kata, yang kedua. Selepas Adam. Ayah akan membersihkan kawasan belakang rumah. Nampaknya agak semak. Bekas-bekas yang menjadi takungan air perlu dibuang supaya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita sambung jawapan cikgu tadi. Cara untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes ialah dengan membuang apa di situ yang cikgu baca tadi? Bekas-bekas. Sampailah ke air. Bekas-bekas tu sampai ke air. Setakat itu je jawapan untuk nombor yang ketiga.
Dapat ikut ya. Dan yang keempat adalah soalan kebat. Soalan kebat. Menganalisis. Kamu kena fikir sendiri jawapan daripada petikan yang telah kita baca tadi. Apakah akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan persekitaran rumah? Okey, macam mana kita nak mulakan ayat dia? Kita mulakan ayat dengan jika. Jika kita tidak menjaga kebersihan persekitaran rumah, ya, rumah kita akan menjadi apa? Ada dua di situ jawapan kita boleh dapatkan. Rumah kita jadi apa? Jadi apa ya? Dan juga jadi apa yang pertama dan apa dia yang akan membiak di situ? Yang kedua. Okey, cikgu rasa kamu dah jelas. Jadi cuba tulis jawapan kamu pada kertas ini dan kemudian tampal dalam buku latihan dan selepas itu ambil gambar hantar dekat cikgu. Boleh ya? Hantar secara peribadi, jangan hantar dalam kumpulan. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.